topik baru, al-babul thalith. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni sebenarnya banyak cerita. Banyak cerita. Cerita-cerita yang dahsyat-dahsyat juga tuan-tuan. So jadi saya tak sempatlah nak tahqiq semua kisah-kisah ni. So jadi saya akan hanya ceritakan untuk kita ambil pengajaran, dan saya harap kita semua dapat kebaikan daripada kisah-kisah ini. Dan kisah ini dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi, dan beliau sudah tentulah lebih arif dengan dia bawakan sanad-sanad. Cerita pun dia bawa sanad, bukan hadis dia ada sanad, cerita pun dia bawa sanad dia. Jadi saya rasa kita peganglah taklid kepada beliau. Baik, dimulakan bab ini dengan dia berkata, qala Syekh Abdul Faraj rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi, i'lam anna al-adami lamma khuliq rukiba fihi al-hawa wa syahwah liyajtaniba dhalika ma yanfa'uhu wa wada'a fihi al-ghadab liyadfa' bihi ma yu'dhih. Dia kata, ketahuilah anak Adam ini apabila diciptakan, diperhiaskan di atas diri mereka itu hawa nafsu dan syahwat. Tujuan dia untuk mereka berusaha kepada mendapatkan yang baik dan bermanfaat untuk dia. Jadi syahwat ni dengan nafsu ni Allah ciptakan untuk kita gunakan dengan teknik yang betul untuk dapatkan apa yang bermanfaat untuk kita. Wa wada'a fihi al-ghadab, dan Allah bagikan pada kita rasa marah. Liyadfa' bihi ma yu'dhi, untuk kita gunakan untuk mempertahankan diri daripada apa yang menyakiti kita dan merosakkan hak kita. Dia kata, maka dia katakan pula, wa a'tal aqla kal mu'addib, diberikan akal itu seumpama orang yang mengajarkan adab. Ya'muruhu bil adli, mengajak kepada kebaikan, ya, dan juga apa yang boleh membawa kepada mengajak kepada keadilan, ya, dan menjauhi yang tidak adil. Dan dijadikan syaitan sebagai muharridan lahu alal israf, dijadikan syaitan oleh Allah SWT sebagai orang, individu, makhluk yang berusaha untuk menjadikan manusia ini boros, membazir, berlebih-lebihan di dalam mencari antara yang baik dan yang buruk. Ya. Fal wajib 'alal aqil, dan wajib ke atas orang yang berakal, an ya'khudha hadrahu min hadzal adu, untuk mengambil akal ni lalu mengambil berhati-hati dengan musuh yang nyata ini. Baik, disebutkan dekat sini Allah SWT sebut la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti cara langkah syaitan, kerana dia itu musuh, lakum adu mubin, musuh kamu yang jelas. Maka berkatalah ada orang tanya, apakah dia beza iblis dengan syaitan? Tuan-tuan tahu apa iblis dan syaitan? Ya. Jadi para alim ulama membincangkan, adakah beza di antara iblis dan syaitan? Ya. Baik, jadi kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, kita akan dapat lihat bahawa perkataan iblis digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agak banyak. Ya, dengan agak banyak, yang mana kisah-kisah ayat dia semua konteks dia adalah iblis tu satu makhluk, macam dia tu seorang individu. Iaitulah Allah SWT kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila kami katakan pada malaikat semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, dia enggan dan dia sombong, dan dia di kalangan yang kafir. Kemudian banyaklah qala ya iblis malaka alla takuna minas sajidin, dalam surah Hijr dikatakan pada iblis, wahai iblis, apa hal engkau ni tak mahu jadi kalangan orang yang sujud. Jadi ini menyebabkan Ibnu Katsir dan lain-lain para alim ulama mengatakan iblis ni adalah ketua kepada syaitan. Ya, dia adalah satu makhluk yang memang mungkin tuan-tuan pernah dengar dia ni, nama dia apa nama? Azazil. Entah betul tak, kena cemak baliklah. Ketua kepada segala malaikat itu dan seumpamanya. Jadi apa kita nak ceritakan, dia adalah satu makhluk yang betul-betul memang diciptakan daripada api. Itu disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi itulah dia iblis, ketua dia.
Dan kemudian dalam kitab ini, kitab Talbis Iblis ni, ada disebutkan, tapi dalam bab belakang-belakang sikit tak salah saya, dia disebutkan bahawa iblis ni dia ada kat mana lupa dah, dia ada 5 ekor anak. Dia ada 5 ekor anak. Kita kena cek balik, saya tak tanda lah pula dekat mana, tapi saya pernah baca lah, yang mana setiap seekor itu dia ada dia punya tugasan khas dia. Dia ada tugasan khas dia. Ada yang satu tugasnya untuk menggalakkan perzinaan, ada satu lagi tugasnya adalah memecahkan rumah tangga. Begitulah. Nantilah kita pergi, nanti kita jumpalah. Tapi itulah dia iblis. Maka syaitan ni siapa pula? Kata Ibnu Kathir, syaitan ni berasal, iaitulah daripada perkataan, iaitulah al-bu'd minallah. Syaitan adalah yang jauh daripada Allah. Syaitan macam adalah satu isim, macam pembuat, isim fa'il, benda yang menjauhkan daripada Allah, maka itu syaitan. Maka disebutkan syaitan ini boleh jadi dia itu jin, boleh jadi dia itu adalah manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Dan syaitan ini juga bukan mestinya daripada manusia saja, syaitan ini juga boleh jadi benda. Jadi contohnya syaitan ini adalah jawatan. Dengan sebab jawatan kerja kita ni, kita pun lupa pada Allah, maka kerja kita tu syaitan. Kalaulah kita punya bisnes itu, bisnes kita tu syaitan, menyebabkan kita jauh daripada Allah, maka bisnes kita tu syaitan. Kalaulah suami kita tu asyik suruh kita buka tudung, suruh pakai baju macam bungkus nangka je, suami itu syaitan. Kalau isteri kita dengan wujudnya dia asyik ajak pergi shopping, dah asyik ajak menipu orang, asyik ajak mengumpat orang, isteri kita tu syaitan. Dari sudut bukanlah syaitan tulen, tapi maknanya ada perangai syaitan. Ini daripada hadis Nabi SAW. Nabi pernah sebut, kalau kamu solat dan kamu buat sutrah, tiba-tiba ada orang nak lalu depan kamu, Nabi kata apa? Nabi kata kamu taklah tahan dia, lawan dia. Kalau dia nak lalu juga, Nabi kata dalam 2 riwayat, satu riwayat innahu syaitan, dia itu syaitan. Yang kedua inna ma'ahu syaitan, dengannya ada syaitan. Jadi ada 2 riwayat. Jadi yang pertama tu dia itu syaitan. Ini jelas maknanya orang-orang, apa saja orang atau benda atau jawatan yang menjauhkan kita daripada mengingati Allah, mereka adalah syaitan. Okey? Itu dia nak bagi faham. Jadi itulah dia syaitan dan iblis. So kita bincang pasal apa? Talbis iblis, dia punya bapa dan ketua dia. Baik, kemudian banyak lagi dalam ayat Quran. Contohnya dalam kitab ni disebutkan dalam surah Al-Maidah, innama yuridu syaitan. Ini maknanya dia punya anak-anak dia ni, syaitan ni. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan, tapi syaitan di sini maknanya dia pada jin, manusia dan benda. An yuqi'a bainakumul adawah. Syaitan mengkehendaki untuk menjatuhkan ke dalam diri kamu ke dalam permusuhan dan kebencian, dan juga dalam khamri wal maisir, dan juga dalam arak dan juga judi. Mabuk maknanya arak, mabuk, judi itu gila kepada duit, dengan usaha yang mudah. Jadi kita nak beritahu wa yasuddakum an dzikrillah, dan asasnya untuk apa? Menyekat kamu daripada mengingati Allah dan daripada salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kamu telah dilarang? Jadi mudah aja tuan-tuan. Kalau kita nak tahu kita ni banyak perangai syaitan ke tidak, kita ni dalam masyarakat lebih banyak mengajak orang bergaduh dan bermusuh atau tidak? Kalau perangai kita dalam masyarakat ni memang core kita ni asyik ajak orang bergaduh je, asyik ajak orang bergaduh, sama ada kerana duit, sama ada kerana jawatan, sama ada kerana bangsa, dan juga sama ada atas nama agama. Ada talbis iblis, dia ajak orang berpecah dan bergaduh atas nama agama, kena tipu ke iblis. Lalu akibatnya agama dilihat tempat orang berpecah. Tak boleh. Patutnya ini kita bimbang, ini adalah ciri-ciri kesyaitanan yang wujud di dalam diri seseorang. Na'udzubillah. Termasuk kita juga berpotensi untuk mempunyai sifat-sifat ini. Okey? Kita lihat Nabi SAW bawa agama dalam masyarakat jahiliah. Nabi tak mengajak pada permusuhan.
Ya, tapi Nabi mengajak kepada kedamaian, kasih sayang, sampai kan lepas dah dapat merampas kembali Makkah, Nabi membebaskan orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa baginda dan umat Islam, ya, sampai mereka menjadi pelik. Itu sampai itu keadaan dia, tuan-tuan, ya. Baik, kemudian syaitan lagi, habis kat situ kita masuk pula lagi. Berkatalah musannifu rahimahullah, dia kata wa yanbaghi an ta'lam anna iblis alladhi shaghalahu talbis awwal ma iltabasa alayhi al-amr fa'arada alayhi an-nass as-sarih. Dia kata kat sini fa akhadha yufadil bainal usul. Iblis dia punya ciri utama dia adalah dia menganggap dia lebih dari sudut keturunan dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Kemudian dia mula thumma dafa dzalika bil i'tirad ala al-malik al-hakim. Kemudian dia mula memprotes tindakan Allah yang maha bijaksana dengan katanya, ara'aitaka hadha alladhi karramta alai. Adakah kamu lihat, ya Allah, ya, kamu nak muliakan dia lebih daripada aku, ya? Maknanya akhbirni lima karamtahu alayya. Maknanya kenapa kamu, ya Allah, kamu lebih muliakan dia daripada aku? Maka dia pun bawakan satu i'tirad, dia sebut kat sini annan, seolahnya apa yang Allah buat itu laisa bihikmatin, bukanlah tindakan yang betul. Dia protes tindakan Allah, seolah-olah tindakan Allah itu laisa bihikmatin. Thumma atba'a dhalika bil kibr. Kemudian dia mulalah mengangkat dirinya dengan kesombongan, dengan berkata ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Daripada kisah ni bukan untuk kita tahu dan angguk saja, tuan-tuan, tapi daripada kisah ini kita nak belajar apakah dia perangai iblis. So antara perangai iblis yang pertama yang menjadikan dia hina adalah bila dia merasakan dirinya lebih mulia. Sama ada sebab cara dia diciptakan, kita mungkin sama, tapi cara keturunan kita menjadikan kita lagi mulia. Itu adalah perangkap pertama yang iblis gagal dalamnya. So jadi kita pun janganlah kita anggap ini cerita ni terpisah daripada kita. Tak, cerita ni kena dengan kita, walaupun kita tak boleh jadi iblis, tapi perangai iblis kita mungkin ada apabila kita menganggap kita lebih baik. Masya Allah, ini satu perkara yang sukar, tuan-tuan. Thumma imtana'ani sujud. Dengan sebab dia rasa dia lebih baik, maka dia tak mau sujud. Fa'ahana nafsahu allati arada ta'zimaha. Dan dia sebenarnya telah menghinakan dirinya yang dia ingin mengangkat dirinya. Dia tak tahu, dia tak sedar, dia telah menghinakan dirinya bil la'nati wal iqab, dengan kelaknatan dan hukuman yang berat. Baik, kemudian diceritakan dekat yang perenggan selepas itu, famata sawwala lil insani amran. Ini adalah Ibnul Jauzi punya satu uraian, ya. Dia kata bila mana syaitan mewas-waskan dalam diri manusia, hendaklah kita berhati-hati. Dia kata, kita kata pada diri kita ketika syaitan mengajak kita melakukan kejahatan, kita fikir balik, innama turidu bima ta'mur bihi nushi wa bilughi wa syahwati. Syaitan suruh kita buat, nasihat kita untuk ambil peluang puaskan nafsu dan puaskan kehendak kita. Sedangkan bagaimana wa kaifa yattadhihu sawaban nushi, bagaimana boleh kita anggap nasihat syaitan itu betul sedangkan dia sendiri tak gagal menasihati dirinya? Bagaimana kita boleh percaya dengan nasihat musuh? Ya, maka kerana itu kita mesti kata pada syaitan, pergi kau. Dia kata fala yabqa illa, dan tidak boleh kecuali kau mesti minta bantuan dengan jiwamu yang bersih. Ya, dan bawakan falyastahdhir al-aqla ila baitil fikri, dan bawakan akal kita berfikir balik tentang kesan-kesan dosa. Kesan-kesan dosa. Jadi macam inilah, macam saya tulis di dalam website saya zaharuddin.net. Ada pemuda, ada ramai orang duk tanya macam mana kita nak lawan perasaan untuk melakukan zina contohnya, kan? Maka kita bawakan, saya bawakan, bawakan dalam, biar terfikir je, bawakan dalam kepala. Bagaimana kalau benda ni bocor, bagaimana kalau benda ni ada video, bagaimana kalau
lepas ni isteri tahu, lepas suami tahu, lepas ni macam mana anak tahu, macam mana kalau lepas tu kawan-kawan anak di sekolah tahu. Ketak buruk namanya tu, dia punya kesan dia. Habis kena buang daerah rasa terus. Jadi macam itu, bawakan dia punya consequences yang buruk itu supaya kita lebih rasa terdorong untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Baik, kemudian disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala lagi, dia kata dalam satu hadis, berkatalah Rasulullah, wahai manusia, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun mengarahkan aku untuk mengajar kamu apa yang kamu jahil pada hari ini, ya, yang mana Allah SWT telah berkata, ini hadis qudsi lah, inna kulla malin nahaltuhu ibadi fahuwa lahum halal, setiap harta yang aku kurniakan kepada hambaku dia halal, dan aku jadikan hambaku, Allah kata dalam hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan mereka bersih. Macam kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih, masa diciptakan tu bersih, ya. Kulluhum, semua mereka, fa'atathum syayatin, dan kemudian datang syaitan, fajtalathum an dinihim, dan syaitan menjauhkan manusia, menyelewengkan manusia daripada agamanya, wa amarathum ayyushriku, dan mengarahkan mereka untuk mensyirikkan aku, malam unzal bihi sultana, yang tidak aku berikan kekuasaan, diberi syirik, dipersekutukan Allah dengan benda yang lain yang tak ada kuasa, maksudnya. Wa anna Allah ta'ala nazara ila ahli al-ard, dan Allah melihat kepada semua penduduk bumi, dan Allah boleh murka kepada yang Arab, yang bukan Arab, kecuali orang-orang yang mengikuti, sebahagian yang mengikuti ahli kitab, iaitulah Al-Quran dan seumpamanya. Al-Quran lah, dan sebelum Al-Quran iaitulah kitab Injil yang sebenarnya, kitab Zabur dan seumpamanya. Ini sebahagian kecil saja yang tidak dimurkai oleh Allah, kerana syaitan punya tugas telah berjaya menunjukkan bahawa sebahagian kecil yang terselamat. Sampai akan disebutkan juga dalam kitab ini, dalam bab-bab yang belakang-belakang, saya pun tak ingat kat mana, sampai bila ada seorang hamba Allah meninggal dunia dan terbukti dia itu ditamatkan hayatnya dengan baik, maka malaikat semua berkata dengan keadaan penuh keajaiban. Malaikat kata, sangat hebatlah si Fulan bin si Fulan ini, berjaya terselamat daripada tipu daya iblis, kerana sangat susah nak melepaskan diri daripada tipu daya iblis ini. Sampai malaikat menjadi kagum bagi sesiapa yang berjaya menyelamatkan dirinya dalam majoriti keadaan, ya. Baik, kemudian dibawakan lagi hadis Nabi, di bawah lagi tu, ya. Berkatalah Rasulullah, inna iblisa yadha'a arsyahu 'alal ma', iblis meletakkan dia punya arash dia letakkan singgah sananya di atas air. Lalu iblis pun memanggil semua geng-geng dia satu dunia. Dia ada dia punya tempat kumpulan dia. Itu yang orang mula kata tempat kumpulan dia tu Bermuda Triangle tu, kan? Saya pun tak tahu betul tak betul. Tapi dalam hadis ni, syaitan memang membuat singgah sana je atas air, lalu dia pun buat mesyuarat agung. Perhimpunan agung syaitan. Lalu semua datang daripada seluruh pelosok dunia, datang dengan cepat dan pantas. Lalu kemudian thumma yab'ath sarayahu fa'adna minhu min manzilatan, kemudian dia pun panggil, beri laporan. Beri laporan, ada ucapan, berikan apa hasil kerja kamu. Maka datanglah salah satu di antaranya, lalu berkata, aku dah buat begini-begini, aku dah buat begini-begini. Maka ketua di iblis kata, fa'alta ma sana'ta syai'an, tak, engkau punya kerja tak ada nilai, kecil sangat, kecil sangat. So maknanya dia buat satu audit, syaitan dia buat audit, prestasi-prestasi syaitan telah pun diaudit oleh iblis. Lalu ada yang berjaya buat begini-begini, dia kata, lah takat ni tak payah, tak cukup. Maka berkata, datang pula satu lagi syaitan, yaji ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina, dia kata, aku tak tinggalkan pasangan yang aku sedang goda ni sampailah mereka telah pun bercerai. Maka terus iblis panggil dia, datang dekat, lalu dia pun bagi kedudukan, lalu dia pun kata, na'am anta, betul, kali ni orang macam ni, engkau ni bagus,
Begitu kita nak cerita tuan-tuan, ya, bahawa bercerai ni memang tak boleh dielakkan kalau dah sampai keadaannya memerlukan. Tapi sebenarnya dia masih lagi satu kejayaan kepada syaitan. Sebab itulah masa nak kahwin, jangan sesekali duk target cerai. Masa kahwin, pilih nak kahwin pasangan tu, cerai tu mesti tak ada dalam kamus hidup kita, tak ada dalam definisi pun dalam hidup kita. Semua masalah mesti disettle dan diselesaikan, walaupun ada kala memang terpaksa bercerai, tapi itu memang sangat last resort, ya. Itu dia syaitan suka. Dan ada dalam kitab ni juga, ini dalam satu keadaan syaitan cukup, tapi ada satu keadaan lain, ada satu lagi cerita dalam kitab ni yang saya pun tak ingat kat mana. Dia disebut syaitan kata, dia contohnya seekor syaitan kecil ni kata, aku dah berceraikan pasangan. Syaitan kata tak cukup, nanti dia akan rujuk balik, dia akan kembali balik, ya. Waktu datang yang lain pula, dia kata aku telah pun menyebabkan dia ni berzina. Ini baru cukup, ataupun telah minum arak, yang ini cukup. Maknanya kalau yang boleh cepat balik untuk cover dalam keadaan yang tidak berdosa besar ni, dia tak cukup, dia nak yang berdosa besar. Baik, kemudian yang seterusnya inna iblisa qad ya'is an ya'budahul musallin, an yu'badahul musallun, walakin fi tahrish bainahum. Ada kalanya iblis putus asa untuk mengganggu orang yang mendirikan solat ni, tetapi bila mereka gagal, mereka telah pun mengubah strategi. Strategi iblis ni diubah. Kita ni tetap solat, dia tak kata jangan solat, kita solat juga. Dia tak puas hati, ya. So apa dia buat? Dia jadikan orang yang menunaikan solat ini suka bergaduh. Tahrish bainahum. Tahrish maksud dia an yas'a bainahum bil khusumah wahsyahnah wal fitan. Jadilah orang-orang ni suka bergaduh, suka fitnah, suka maki hamun, jadi gitu. Agak-agak tuan-tuan rasa ada tak zaman hari ni orang yang solat, ya, tapi mulut dia apa? Memang maki hamun tu menjadi asam garam kehidupan. Ada? Itu maknanya iblis dah putus asa nak dia tak solat, maka iblis bawa cara lagu tu. So ini yang kita kena jaga, tuan-tuan. Saya ingat baru-baru ni saya dipanggil untuk menjadi tetamu di satu rancangan radio. Dia punya DJ tu adalah seorang artis berhijrah. Masa waktu off air, dia ceritalah macam mana proses dia nak berhijrah. Dia taklah muda sangat, perempuan, ya. Tapi dia cerita masa dia nak berhijrah ni, dia kata kawan-kawan dia ajaklah pergi majlis ilmu. Dia kata dia pergi masjid surau dan seumpamanya, tapi hati dia tak boleh terikat dengan apa yang dicakap oleh penceramah-penceramah. Kerana dia kata penceramah-penceramah ni kasar. Penceramah-penceramah ni menggunakan bahasa yang kononnya tegas, tapi sebenarnya marah. Lalu orang-orang yang macam ni, yang baru nak jinak ni, mereka tak boleh pergi. Dia kata hati dia tak connect. So menjadikan dia menjauhkan diri. Dan dia mendapat rasa betul-betul hijrah itu apabila dia pergi ke umrah ke haji, tak ingat, ya. Tapi nya bukan daripada ceramah ustaz-ustaz. Jadi mungkinlah para asatizah, kita kena muhasabah diri kita, saya sendiri dan rakan-rakan ustaz yang ada, ustazah yang ada dalam majlis ini. Sebab syaitan target dia gitu. Orang dah beragama, dia tak kacau dah. Sebab solat kita memang buatnya, tapi dia akan kacau kita jadi orang yang pemecah belah, orang yang maki hamun, orang yang musuh-musuhan. So jadi kita kena jaga. Ini disebut dalam kitab ini.